Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari sedang mendengar yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dapat menyambung pengajian kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin. Dan semuanya ini adalah dalam usaha kita untuk lebih memahami hadis-hadis Nabi SAW daripada buku yang amat berkat ini, dan dalam masa yang sama untuk kita mengambil pengajaran daripada hadis ini diterapkan dalam hidup kita. Bermakna ia bermula dengan ilmu, fakta, dan berpindah kepada pemahaman dan diterjemahkan kepada amalan harian. Kali ini kita menyambung setelah kita dalam seri-seri yang lalu telah menghabiskan beberapa pelajaran, beberapa tajuk, dan tajuk yang terbaru kita habiskan sebelum ini ialah tajuk takutkan Allah, al-khawf. Dan saya telah sebutkan bahawa dalam ilmu-ilmu Islam, para ulama telah menyatakan selalu dalam mana-mana bidang ilmu bahawa kita menyembah Allah SWT dengan ilmu, dengan menyedari, mengetahui, dengan rasa takut dan juga penuh pengharapan. Seimbang. Kita takutkan Allah kerana Allah SWT berkuasa ke atas kita. Ini telah kita sebut dalam bab yang lalu. Kemudian bab kali ini ialah mengharapkan rahmat Allah SWT. Maka takut kepada azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah mesti seimbang dalam hidup kita. Orang yang terlalu takut kepada Allah sehingga tidak ada pengharapan, dia akan jadi putus asa. Dan putus asa bukan sikap seorang mukmin. Dan manakala orang yang terlalu berharap dan terlalu mengambil mudah dan tidak takut pada Allah, maka dia akan menjadi orang yang leka, yang lalai, yang mana orang ini tidak takut langsung dan tidak bimbang langsung tentang akhirat. Ini juga bukan sifat sejati dan sebenar orang-orang beriman. Orang beriman mesti mengimbangi diri. Sebab itu Al-Quran, Allah SWT menceritakan azab neraka dan rahmat syurga. Allah menceritakan tentang kesakitan dan kepedihan azab di neraka dan juga kenikmatan dan kesenangan di syurga. Ia seimbang menjadikan seorang Muslim itu, walaupun dia takut, tetapi dia tetap mengharapkan rahmat Allah yang luas. Kali ini kita berada dalam pelajaran yang keempat, bermula hadis yang ke-15. Jadi tuan-tuan yang telah memiliki buku, boleh lihat pelajaran yang keempat dan juga pada hadis yang ke-15. Pelajaran ini dimulakan dengan dua ayat Al-Quranul Karim daripada dua surah yang berkaitan dengan tajuk Ar-Raja, iaitu pengharapan dan mengharapkan rahmat Allah SWT. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Iaitu ayat yang mengandungi seruan yang penuh kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menyuruh Nabi kita menyampaikan kepada kita. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, telah melanggar batasan syariat, yang telah menzalimi diri sendiri, melakukan dosa dan maksiat. Wahai hamba-hamba Allah yang melakukan maksiat. Jadi, kita fikirkan balik kepada diri kita dan kepada orang lain. Kita muhasabah dan merenung balik. Dan kita akan faham, insyaAllah, bahawa tidak ada seorang hamba pun yang tidak melakukan kesalahan. Dan kita bukanlah malaikat dan bukanlah para Nabi dan Rasul yang terpelihara. Kita manusia biasa yang ada kalanya melakukan ketaatan dan istiqamah dan berterusan. Ada kalanya kita tersalah langkah dan tersilap. Inilah sifat manusia yang lemah. Semua orang tahu. Dan dari dalam diri kita, kita mengakui hakikat yang sebenar kelemahan diri kita. Maka ayat ini, walaupun menyeru kepada orang-orang yang khusus, kepada yang banyak buat dosa, tetapi ia juga meliputi semua mukmin, semua Muslim, semua lelaki yang beriman dan wanita yang beriman yang pasti pernah melakukan kesalahan. Wahai hamba-hamba Allah
yang melakukan kesalahan terhadap diri, melanggar perintah Allah, sama ada kecil atau besar, sama ada sedikit atau banyak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu semua putus asa kepada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Walaupun dosanya banyak, walaupun sukar untuk mengubah diri, walaupun terhimpit dengan pelbagai masalah, termasuk juga masalah melakukan dosa, jangan sesekali putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang cukup lembut dan cukup hebat, menyentuh hati kita kalau kita renungkan bersama. Allah menyambung lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah sesungguhnya Allah, Dia akan mengampunkan dosa. Apa sahaja dosa Allah boleh ampun. Sebagaimana Allah berkuasa menyiksa kita, Allah juga mampu mengampunkan kita. Ini pegangan kita, orang-orang yang beriman, yakin dan percayalah. Inilah hakikat. Allah SWT memberikan hukuman yang adil. Dalam masa yang sama, Allah juga memberikan peluang dan rahmat yang luas. Manusia yang berfikir panjang, dia akan menghargai nikmat, rahmat dan juga peluang ini. Dan dia akan berubah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang amat pengampun, amat pengasih dan penyayang. Dalam Al-Quran berulang banyak kali. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita akan temui, bacalah ayat-ayat mana pun, dia akan diselang-seli dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah sifat-sifat ini. Jangan biarkan dia berlalu begitu sahaja. Jangan biarkan ayat kita baca tanpa kita faham, tanpa kita fikirkan. Berhenti pada sifat-sifat Allah dan renungkan bersama. Di antaranya adalah ayat ini, contoh ayat ini. Allah amat pengampun. Biarlah dosa sebesar mana sekalipun, Allah mampu, Allah boleh, Allah ampunkan. Dan kita menyadari hakikat ini, maka kita tidak akan putus asa. Putus asa ialah sifat orang-orang yang tidak menyadari ataupun tidak meyakini rahmat Allah itu luas. Allah menyatakan sifat-sifatnya sejak daripada kita mula buka Al-Quran, kita jumpa surah yang pertama, kita jumpa ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pengasih, penyayang. Allah mengasihi kita, mengasihani kita. Baik. Ayat yang kedua pula menyebut, disebutkan oleh penulis kita, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Surah Al-A'raf. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala perkara. Meliputi semua makhluk-makhluknya. Alam ini. Rahmat Allah meliputi semua alam ini, termasuk kita yang berada di alam ini. Ayat ini membuat kita ingin merenungkan bagaimana Allah membuka peluang kepada kita untuk bertaubat. Kerana Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang bukan hanya kepada mereka yang taat kepadanya sahaja, tetapi Allah juga pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Mereka tetap diberi peluang. Mereka melakukan kesalahan, tetapi Allah SWT menangguhkan hukuman. Allah SWT memberikan akal. Allah SWT masih memberikan rezeki kepada mereka. Allah masih memberikan nafas dan nyawa untuk mereka bertaubat. Inilah maksud rahmat Allah SWT. Maka jangan orang-orang yang berdakwah, ini pesanan daripada saya kepada diri saya dan kepada semua yang berdakwah, janganlah pendakwah-pendakwah menjadikan orang-orang yang mendengar dakwah ini, sampaikan mereka jadi putus asa. Cerita tentang azab, neraka, siksa, cerita tentang kemurkaan Allah sahaja, tanpa memberikan maklumat tentang rahmatnya Allah SWT. Jangan kita jadi pendakwah yang menghukum orang semata-mata. Jadilah pendakwah yang pengasih. Jadilah pendakwah yang memberi ruang. Jadilah pendakwah yang membuka peluang dan memberikan harapan dalam jiwa orang-orang yang mendengar dakwah kita, bahawa Allah itu pengasih, Allah itu pengampun. Jangan kita jadi seperti segolongan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Nabi SAW sendiri, bagaimana dia mengatakan kepada rakannya yang membuat maksiat. Seorang terdapat dialog di antara dua orang yang kenal ataupun sahabat. Mereka ni sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dua orang ini, seorang itu melakukan ketaatan orang yang baik, orang yang soleh. Zahirnya dia orang yang soleh. Maka seorang lagi pula, kawannya pula, zahirnya orang yang buat maksiat. Maka yang kelihatan soleh itu telah memarahi
kawannya yang bermaksiat, sehingga tergamak dia mengatakan, Allah tidak akan ampunkan kamu. Allah tidak akan ampunkan kamu. Ini cara berdakwah yang salah, menghukum. Sedangkan orang yang melakukan dosa itu masih ada hati, masih ada perasaan, masih ada akal, masih ada iman. Dia mungkin bertaubat bila-bila masa. Tetapi yang orang lelaki yang pertama yang soleh ini tidak beri peluang. Maka Nabi mengatakan di akhirat yang memarahi itu yang akan disiksa. Kerana dia telah seolah-olah menghukum, sedangkan hanya Allah yang berhak menghukum. Maka orang yang menegur mesti kena caranya. Orang yang berdakwah mesti kena caranya. Jangan menutup pintu taubat. Allah buka pintu taubat sehingga ke hujung nyawa, sehingga ke akhir zaman, sehingga hari kiamat, sehingga ke akhir hari terakhir di dunia ini. Kita pula yang jadi pendakwah kadang-kadang sebahagian menutup pintu itu. Ini salah. Baik, ayat tadi menyebut wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu, rahmat aku kata Allah, meliputi segalanya. Kemudian penulis membawa hadis-hadis. Kita akan lihat satu persatu insya-Allah. Yang pertama daripada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, seorang sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin As-Samit seorang sahabat yang seperti sahabat-sahabat yang lain, begitu hebat ibadahnya, imannya dan sebagainya. Dan Ubadah sendiri dipuji oleh Sayyidina Umar, mengatakan bahawa Ubadah menyamai ribuan lelaki yang lain. Seorang Ubadah, kata Umar, menyamai ribuan lelaki yang lain. Seorang manusia, walaupun jumlahnya satu, tapi imannya, ilmunya, ketangkasannya, kehebatannya, kualitinya, boleh jadi mengatasi ramai lelaki yang lain. Sebab itu kita tidak lihat kepada luaran sahaja, tapi kita lihat pada kualiti. Umar memuji Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesiapa yang bersaksi, yang menyatakan dengan yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dialah satunya Tuhan, tiada sekutu baginya, dan yakin dan bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan Nabi Isa juga. Ini untuk semua orang, manusia termasuk ahli kitab, mereka perlu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana Islam beriman kepada semua Nabi. Agama-agama yang lain memilih-milih. Maka hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang benar-benar beriman, dia beriman dengan semua Rasul dan Nabi. Termasuklah yang popular seperti Nabi Isa, yang sebahagian agama menimbulkan kontroversi, dia adalah Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Maka Nabi jelaskan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Sesiapa yang bersaksi sebegini dan meyakini bahawa Nabi Isa ialah hamba Allah, Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimah Allah. Maksudnya, dia dipilih oleh Allah dan diberikan satu kemuliaan kepada ibunya Maryam, iaitu seorang wanita yang solehah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar boleh lihat dalam Al-Quran surah Maryam, bercerita bagaimana dia mengandungkan Nabi Isa dan dia diuji oleh Allah SWT. Jadi sesiapa yang mengakui Nabi Isa ini ialah merupakan satu kurniaan Allah, mukjizat yang besar. Nabi yang lahir melalui ibunya Maryam, dan juga dia adalah anugerah daripada Allah SWT, dan juga yakin bahawa wa annal jannata haqq wan nar haqq. Yakin bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amal. Nabi kata siapa yang bersaksi tentang Allah sebagai Tuhan, tentang Muhammad dan Isa sebagai Rasulullah dan juga hamba Allah, dan menyaksikan bahawa bersaksi percaya jangan surga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkannya ke syurga. So, ini point. Ini tujuan penulis kita bawa hadis ini untuk bab pengharapan kepada rahmat Allah, iaitu wahai orang beriman, selagi kita ada iman, yakinlah bahawa Allah akan anugerahkan syurga di hujung perjalanan hidup kita, ala ma kana min amal, dan maksudnya tidak mempengaruhi ataupun tidak dipengaruhi oleh mana-mana amal. Tak kira apa amalan dia akan masuk syurga. Itu ayat dia. Itu pengharapan yang diberikan. Tidak kira bagaimana amalan dia selagi dia beriman. Itu maksud dia.
Walaupun amalan itu menentukan kedudukan di syurga, sudah pasti menentukan, tapi nak diberitahunya, asasnya ialah iman itu. Yang meyakini kesemua yang tadi, tidak rosak iman itu, tidak mensyirikkan Allah, menjaga akidahnya, maka amalannya walaupun kurang atau bercampur antara baik dan buruk, yakinlah dia akan ke syurga. Apa maksud hadis ini? Adakah maksudnya amalan tidak penting? Itu bukan maksud dia. Maksud nak ceritakan tentang hujung perjalanan seorang hamba yang beriman. Dia akan ke syurga. Walaupun dia mungkin manusia yang banyak buat kesalahan dan dosa, dan mungkin dia diseksa terlebih dahulu di neraka, mungkin dia diuji terlebih dahulu, tetapi akhir penghujungnya dia akan ke syurga. Itu maksud hadis ini. Mana ia memberi rahmat yang luas, yang terbuka kepada setiap orang yang beriman agar menjaga imannya. Dalam masa yang sama, ia juga memberikan kita satu perasaan ataupun satu rasa untuk menjaga iman kita dengan amalan. Bermakna orang yang membaca hadis ini, terutama sekali para sahabat yang mendengar hadis ini buat pertama kali, diucapkan oleh Nabi, bagaimanakah mereka respon? Tindak balas mereka kepada hadis ini? Mereka lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih banyak beribadat. Kerana apa? Mereka sedar bahawa walaupun diberikan satu tawaran yang hebat sebegini, tetapi mereka takut dan bimbang bahawa amalan mereka takut-takut tak diterima oleh Allah dan macam-macam kebimbangan. Maka orang yang beriman bila mendengar hadis sebegini, dia akan rasa syukur. Itu yang pertama. Dia akan rasa lega, alhamdulillah Tuhan berikan nikmat sebegini. Tuhan janjikan syurga kepada orang beriman, alhamdulillah. Tetapi dia juga akan beramal. Kerana dia tahu bahawa jika dia melakukan dosa, dibimbangi, dia akan disiksa terlebih dahulu. Dan kalau kita tanya diri kita dan tonton yang mendengar sekarang, tanya orang lain pun tak apa, maukah kita untuk singgah sejenak di neraka sebelum masuk ke syurga? Sudah pasti jawapannya tidak. Ini yang kita bimbang. Kita tahu bahawa kita akan, insya-Allah, Allah janjikan, Rasul beritahu kita, kita akan ke syurga dengan iman kita, dengan kita sebagai seorang yang percayakan Islam, percayakan Allah dan Rasul semua, baik. Tapi kita bimbang juga, takut kita disiksa di neraka. Dan neraka bukan sekejap, bukan sejenak, bukan sedikit siksaannya. Jadi orang beriman bila dengar hadis ini, dia akan bersyukur dengan tawaran daripada Allah SWT. Allah akan masukkan ke syurga orang yang beriman. Orang yang beriman akan masuk ke syurga. Harapan yang besar. Rahmat yang luas. Tetapi kita berhati-hati. Sebagaimana bab yang lalu, kita bicara pasal takut kepada Allah. Takut sesama Allah. Takut dan tenang itu, takut dan harap itu seimbang. Baik, hadis yang kedua juga sama dalam bab ini, dalam tajuk ini, iaitu daripada Ubadah bin Samit juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Ini ayat dia. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui perkara ini dan mempercayainya, Allah haramkan dirinya daripada disentuh neraka. Apa maksud hadis ini? Adakah maksudnya seperti yang mungkin ada sebagian orang faham? Adakah maksudnya tak apalah, tak beramal pun tak apa, asalkan percaya saja? Ini fahaman yang tidak tepat, kerana kita lihat Nabi dan para sahabat yang mengetahui tentang perkara ini, mereka tidak meninggalkan ibadat. Mereka tidak meninggalkan amalan. Maksud hadis ini ialah Allah tidak akan jadikan orang beriman itu kekal dalam neraka. Itu maksud dia. Difahami dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang lain. Seperti hadis yang pertama tadi, bahawa orang beriman memang penghujungnya syurga. Tetapi kalau dia berdosa dan Allah dengan keadilannya menghukum orang itu, maka dia disiksa. Dia disiksa bukan kerana dia kufur, tetapi kerana dia buat maksiat. Kerana Allah ingin memberikan hukuman dengan adil. Kemudian dia dimasukkan ke syurga. Jadi maksud hadis ini dan hadis yang lain ialah, sesiapa yang beriman kepada Allah SWT, Allah tidak akan jadikan dia kekal selamanya di neraka, bahkan Allah akan berikan hukuman yang paling adil, kerana Allah Maha Adil, dan penghujungnya ke syurga. Itu maksud hadis itu. Itu kita faham sama-sama. Kerana kita
memahami dengan jelas daripada ayat Al-Quran dan juga hadis, disimpulkan oleh para ulama zaman berzaman, bahawa orang yang tidak beriman kekal dalam neraka. Orang yang kufur, orang kafir. Tetapi orang beriman, walaupun banyak dosanya, walaupun dihukum di akhirat, di penghujungnya dia akan masuk ke syurga. Itu maksud tidak kekal dalam neraka. Hadis seterusnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang namanya ialah Abu Dzar, gelarannya namanya ialah Jundub bin Junadah, dan dia merupakan antara sahabat yang terkenal. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah berfirman. Ini kita dah sebut dulu bagaimana tentang hadis Qudsi, iaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW dan dia bukan Al-Quran. Dia adalah firman Allah, hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi kebanyakannya tentang akidah dan juga soal dosa dan pahala. Dan dia tidak banyak dibandingkan dengan hadis-hadis Nabawi yang biasa kita dengar, yang kita jumpa dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Iaitu Nabi menyampaikan sabdanya. Kali ini Nabi menyebut, Yaqulullahu Azza wa Jal. Allah berfirman. Apa yang difirmankan Allah SWT? Hadis ini cukup indah. Nah, hadis ini saya yakin bila tuan-tuan dan puan dengar maksudnya, tuan-tuan dan puan akan mengingati nasyid yang menggunakan lirik-lirik daripada maksud hadis ini yang selalu kita dengar. Makna yang cukup indah bagaimana Allah SWT rahmatnya luas. Bukan sekadar luas, tapi rahmat Allah itu datang kepada manusia tidak lambat tapi cepat, segera datang. Rahmat Allah itu menunggu-nunggu manusia. Itu maksud dia. Diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW. Baik, hadisnya berbunyi, firman Allah, man ja'a bil hasanah falahu ashru amthaliha au azid. Sesiapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kali ganda. Kita dah baca dulu bahawa Allah menggandakan ganjaran amalan. Ini rahmat Allah juga, rahmat Allah. Ia ada kaitan dengan pengharapan rahmat Allah ini. Bagaimana Allah menggandakan kepada kita pahala yang kita buat itu satu digandakan lebih. Satu rahmat yang cukup luas. Bahkan disebutnya au azid, ataupun boleh aku tambahkan lagi. Tidak mesti gandaan yang tetap. Allah berkuasa menambahkan gandaan. Allah berkuasa memberikan pahala kepada kita. Dan kita berdoa sungguh-sungguh setiap masa. Ya Allah, terimalah amalan kami dan gandakanlah ia di sisimu. Hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah boleh memberikan. Kerana rahmatnya luas. Rahmat Allah luas. Kemudian, وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِسَيِّئَةٍ مِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرْ. Dan sesiapa yang buat dosa, maka dibalas seperti dosanya itu. Maksud tak digandakan. Au aghfir, atau Allah boleh ampunkan, ataupun aku boleh ampunkan, kata Allah. Maknanya orang yang buat dosa, dia jangan putus asa. Kalau Tuhan balas dengan hukuman yang adil, dia tak akan digandakan. Dan mungkin boleh jadi Allah akan ampunkan. Maka peluangnya cukup luas. Maka mohonlah ampun, mohonlah taubat, berubahlah. Itu maksud dia. Allah boleh ampun. Terdapat peluang yang terbuka yang cukup luas. Kemudian datang perumpamaan yang saya sebutkan di awal tadi, sebelum tadi, iaitu perumpamaan وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِي بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. Ini semua perumpamaan. Kalau sesiapa yang dekat denganku sejengkal, aku akan dekat dengannya sehasta. Dan seterusnya, sesiapa yang juga disebutkan di sini perumpamaannya, sesiapa yang berjalan ke arahku, mencari rahmatku, aku akan berlari. Bukan maksud itu, maksudnya adalah rahmat Allah cepat sampai kepada kita. Ibaratnya seperti rahmat Allah itu, kita dekat dengan rahmat Allah lebih dekat dengan kita. Kita cepat nak pergi, rahmat Allah lagi cepat datang kepada kita. Maksudnya bila kita dah terlintah nak minta ampun itu, rahmat dah terbuka untuk kita. Tunggu kita berubah saja. Setiap kali kita bertaubat dan istighfar, rahmat Allah pasti tiba. Keampunan Allah pasti tiba. Terbuka setiap masa. Ini perumpamaan yang cukup cantik. Kita biasa dengar nasyid. Dan saya pun atau apa nak ingat lirik yang tepatnya, tapi dia membawa maksud hadis ini. Bila kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Disebutkan oleh para ulama,
rahmat Allah ini satu rahmat yang datang daripada segenap penjuru. Ibaratnya begitu. Tak payah kita nak tunggu, nak pergi ke tempat tertentu. Di tempat yang kita duduk di situ, ketika itu kita insaf, ketika itu kita terfikir untuk bertaubat, ketika kita istighfar, rahmat datang kepada kita. Rahmat Allah SWT. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Keampunannya, keredaannya, keberkatannya, kasih Allah kepada kita, mencari kita. Bila kita duduk dalam majlis ilmu contohnya, Rasulullah menyatakan dalam beberapa hadis, termasuk dalam kitab Hadis 40, ada hadis menyatakan setiap orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mempelajari tentang Islam, tentang agama, tentang Allah dan Rasul, maka rahmat turun kepada mereka. Turun rahmat itu. Yang tak kelihatan tetapi turun dalam keadaannya, hanya Allah yang tahu. Rahmat Allah ada di mana-mana. Terutamanya di masjid, terutamanya di tempat-tempat tertentu. Tetapi katakanlah seseorang itu insaf dan rasa menyesal dan bertaubat, dia tak perlu pergi mana-mana. Itu maksudnya. Di tempat itu dia bertaubat dan beristighfar, maka yakinlah Allah menerima istighfarnya. Ini perumpamaan Nabi nak masukkan, dan Imam Nawawi juga menyebut dalam buku ini bahawa maksud hadis ini ialah man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilaihi bi rahmati. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan mentaatiku, aku akan dekat kepadanya dengan rahmatku. Itu maksud dia. Wa in zada zidtu. Kalau dia menambahkan lagi ketaatan, aku akan tambahkan lagi rahmat. Kalau dia bersegera buat kebaikan, pahala itu akan lebih cepat diberikan kepadanya. Itulah maksud kasih sayang Allah SWT. Bagaimana rahmat itu mencari hamba-hamba yang mengharapkannya. Allah SWT mendengar setiap rintihan hambanya. Bila kita berdoa, perlahan atau kuat, di mulut atau di hati, Allah mendengar dan menerima. Bila kita istighfar, Allah mendengar di mana-mana kita istighfar. Ini maksud luasnya rahmat Allah SWT. Kita tidak perlu, seperti mana mungkin sangkaan sebagian orang, kita perlu buat sesuatu untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk beristighfar. Kena buat macam satu perkara-perkara yang tertentu. Tidak. Dia perlukan hati. Sebab itu dalam sebuah hadis lain Nabi menyebut an-nadamu taubatun. Menyesal itu ialah taubat. Asal dan juga pokok kepada taubat itu ialah penyesalan. Maka menyesal dalam hati. Dalam hati kita menyesal. Ini satu nikmat dari Allah SWT. Bagaimana Allah SWT membuka pintu rahmat kepada kita. Ketika mana kita ingin bertaubat, rahmat Allah datang kepada kita. Itu maksudnya. Hadis terusnya pula ialah hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana pada suatu masa Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Kemudian terdapat sekumpulan berperang daripada tawanan-tawanan perang. Dan di antara yang merupakan wanita yang ada sifat keibuan dan sebagainya. Maka dilihat wanita itu berada di satu kawasan dan dia menjumpai seorang anak kecil. Lalu diambilnya dan disusukannya. Nabi SAW dan para sahabat melihat situasi sebegini dan melihat kasih seorang wanita kepada seorang anak yang kecil. Jadi Rasulullah SAW telah mengambil peluang ini untuk menyatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyatakan kepada sahabatnya, "Atarawna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fi an-nar?" Soalan yang cukup pelik. Soalan yang merupakan muqaddimah, pendahuluan untuk menyampaikan maklumat yang penting dalam hati para sahabat dan juga kita. Wahai sahabat-sahabatku, adakah kamu apa pandangan kamu? Adakah wanita ini yang kamu lihat ini yang begitu kasih kepada seorang anak kecil, menyusukannya, mengasihinya? Adakah kamu rasa dia akan mencampakkan anaknya ke dalam api? Soalan. Adakah seorang ibu yang normal? Kalau kita cakap pada hari inilah. Adakah ada para ibu yang ada kasih dan sayang dalam hatinya, sanggup melihat anaknya cedera, sanggup melihat anaknya sakit atau terkena sesuatu yang berbahaya? Soalan tak perlu jawab sebenarnya. Soalan yang memang semua orang tahu. Kecuali yang pelik-pelik, yang kita katakan yang ganjil, yang sudah hilang fitrah asalnya, yang tidak mengasihi anak. Ini berlaku kerana dorongan syaitan dan sebagainya. Dia tidak kasih kepada anaknya.
Bahkan kita tahu berlaku perkara-perkara seperti membuang bayi dan sebagainya, na'udzubillah. Ini satu benda yang ganjil kerana naluri keibuan itu ada, tetapi dia abaikan. Tetapi kebanyakan manusia, sama ada beriman ataupun tidak, dia ada kasih kepada anak dia. Ini satu perasaan yang dicampakkan oleh Allah dalam hati setiap wanita. Bahkan wanita yang tidak mempunyai anak juga ada naluri keibuan. Ini yang ada dalam hati para wanita. Maka Nabi SAW menyatakan soalan yang tak perlu dijawab, tapi soalan yang ini menyampaikan maklumat. Soalan sebagai pendahuluan kepada maklumat yang berikutnya lebih penting. Soalan ini menarik perhatian para sahabatnya. Maka para sahabatnya menjawab, tidak demi Allah. La wallah, tak mungkin. Tak mungkin Rasulullah, takkanlah seorang wanita, seorang ibu dengan anaknya, kasih, tak kiralah anak dia ataupun anak orang lain. Wanita yang ada sifat keibuan, takkanlah dia nak membiarkan anak itu cedera, sakit, diseksa dan sebagainya. Takkanlah. Bagi yang mendengar ini, yang ada anak, fahamlah apa saya cakap. Mungkin yang tak ada anak, mungkin cuba nak faham dan dia akan faham. Tetapi yang ada anak, insyaAllah, dia dah merasai bagaimana bimbangnya, bagaimana sedihnya, bagaimana cemasnya kalau anaknya itu sakit. Baik. Maka Nabi menyambung. Ini tujuan Nabi. Ini utamanya. Ini tajuk utama, iaitu rahmat Allah. Nabi kata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah, sungguhnya Allah lebih kasih kepada hambanya, lebih daripada ibu ini kasihkan anaknya. Lihat perbandingan. Cuba lihat bagaimana Rasulullah nak sampaikan kepada kita maklumat yang besar. Maklumat yang utama. Maklumat yang amat penting. Diharapkan maklumat ini masuk ke hati-hati kita. Iaitu ketahuilah, wahai orang Islam, wahai umat Islam, bahawa Allah mengasihi hamba-hambanya. Dan kasih itu lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Secara akal kita melihat siapa lagi yang lebih kasih kepada anak itu melainkan ibunya. Tapi Nabi ingin menyampaikan satu yang lebih besar. Bahawa kasih Allah SWT lebih daripada segala-galanya. Bila seorang hamba dikasihi oleh Allah, dia tidak akan peduli perkara-perkara yang lain. Bila Allah kasih kepada seorang hamba, dunia dan akhiratnya terjaga. Bila Allah kasih kepada kita, apa lagi yang nak dibimbangkan? Itu maksudnya. Bila Allah campakkan kasihnya kepada kita, bila Allah berikan sayangnya kepada kita, kitalah hamba yang paling beruntung. Kitalah manusia yang paling bertuah. Kerana kasihnya melebihi semua kasih yang kita boleh bayangkan. Dan dengan kasih sayang itulah Allah SWT berikan kepada manusia dengan memberikan nikmat dunia ini dan di akhirat. Maka dengan melihat segala nikmat ini, yakinlah kita bahawa walaupun belum masuk ke hati tapi masuk ke akal, yakinlah kita bahawa kita mengetahui bahawa Allah amat kasih kepada kita. Allah SWT amat kasih kepada kita. Sehingga kan sebagai ulama mengatakan Allah kasih kepada hambanya bila dia memberikan nikmat, juga Allah kasih. Bila dia berikan ujian sakit dan susah, juga Allah kasih kepada kita. Ini Allah SWT. Kasihnya lain daripada manusia. Manusia kasihnya tidak akan berpanjangan. Kasih sayang manusia tidak akan kekal. Kasih sayang manusia tidak boleh memberikan apa yang diberikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Baik, hadis seterusnya pula ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bicara tentang rahmat Allah SWT. Kita imbangkan dengan takut kepada Allah SWT. Tetapi akhirnya kita akan faham, Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Itulah yang kita mampu ucapkan. Kerana kalau kita fikirkan bersama, nikmatnya diberikan kepada kita setiap masa. Sedangkan kita ada masa taat kepadanya, ada masa tidak taat kepadanya. Tapi nikmat itu tetap datang kepada kita. Itu adalah satu rahmat Allah SWT. Hadis seterusnya pula ialah daripada Abu Hurairah, lamma khalaqallahu al-khalq, kata Nabi, ketika mana Allah telah menciptakan segala makhluk, kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqa al-arsh. Allah menyatakan, Allah menetapkan dalam tulisan qada dan qadar pada atas arash, kedudukan kitab itu, bahawa sungguhnya inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku melebihi murkaku. Rahmatku melebihi murkaku. Tetapkan sejak penciptaan makhluk. Qada dan qadar ditetapkan. Di antara qada dan qadar itu ialah satu ketetapan yang Allah tetapkan bahawa rahmat Allah luas melebihi kemurkaannya. Bayangkan tuan-tuan,
kita risau tentang kemurkaan Allah. Tetapi kita jangan lupa, rahmat Allah lebih luas. Maka ini membuka ruang untuk kita insaf dan bertaubat kepada Allah SWT. Jangan jadi seperti kesilapan sebagian orang melihat hadis-hadis rahmat ini dan melupakan hadis-hadis azab. Ini salah. Kita sepatutnya memahami keduanya serentak. Dan untuk mengakhiri kuliah ini, saya ingin nyatakan bahawa orang yang beriman dan taat kepada Allah perlu mengharapkan rahmat Allah juga. Bukan hanya orang yang berdosa sahaja. Orang yang berdosa, kita nyatakan kepada dia, wahai orang-orang yang melakukan dosa, seperti ayat tadi, wahai mereka yang telah melakukan dosa, walau sebanyak mana dosamu sekalipun, Allah akan ampunkan kalau kamu minta ampun. Rahmat Allah itu ada, tidak ada putus asa, tidak ada tarikh tutup, tidak ada halangan. Kamu, wahai manusia yang melakukan banyak dosa, kamu ada peluang untuk bertaubat. Sedangkan orang yang tidak Islam pun boleh masuk Islam. Ini kepala orang Islam yang ingin berubah ke arah lebih baik. Maka rahmat Allah itu perlu ada dalam diri kita, mengharapkan rahmat itu perlu ada. Dalam masa yang sama, kita juga beritahu kepada orang yang beriman, yang taat, yang buat baik. Kita juga perlu mengharapkan rahmat Allah. Kerana apa? Kerana kita ingin Allah terima ibadat kita. Allah terima ibadat kita. Allah balas dengan balasan. Allah berikan syurga. Semuanya dengan rahmat Allah juga. Jangan terpedaya sehingga kita jadi orang yang bergantung kepada amalan kita tanpa mengharapkan langsung rahmat Allah. Jangan. Mana rahmat Allah ini diharapkan oleh semua manusia, sama ada yang berdosa banyak ataupun tidak berdosa. Bahkan tuan-tuan jangan lupa bahawa para Nabi dan Rasul dan para malaikat yang tidak berdosa juga, mereka mengharapkan rahmat Allah SWT. Kasihkan Allah SWT. Memohon rahmat Allah setiap masa. Maka jadilah manusia yang sedar bahawa rahmat Allah luas. Jangan putus asa dan jangan pula rasa selesa. Pohonlah rahmat daripada Allah. Maka Allah SWT akan sentiasa memberikan balasan yang baik kepada orang yang menginginkan rahmat daripadanya. InsyaAllah kita akan sambung bab pengharapan ini pada kuliah yang akan datang, siri akan datang. InsyaAllah kita akan teruskan pengembaraan kita membaca hadis Nabi SAW, memahami tajuk ini daripada ucapan Nabi sendiri. Kerana Nabi SAW inginkan kebaikan untuk kita. Dan walaupun kita ini manusia yang lemah, yang banyak salah, Nabi kasihkan kita, apatah lagi Allah SWT yang mengasihi hamba-hambanya. Sekarang ini dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.